Jangan lupa untuk like dan subscribe. Hartanah itu. Okay? Kalau anda hanya simpan 10%, nanti duit tak cukup, dah melepas, dah rugi kat situ. Okay, anda perlu mengetahui atau mengkaji apa lagi kos-kos yang tersirat ketika ingin membeli hartanah. Okay? Dan anda perlu menyediakan sekurang-kurangnya 15% daripada harga hartanah yang anda ingin beli. Okay? Okay, faktor yang ketiga kita iaitu tidak mempunyai pengetahuan berkenaan hartanah. Okey, semua orang tahu ilmu itu adalah penting. Okey, kalau kita nak beli hartanah, kita kena tahu sikit sebanyak berkenaan hartanah. Okey, macam mana kita nak beli hartanah, macam mana kita nak menguruskan dia, macam mana kita nak jual balik, macam mana kita nak dapat keuntungan. Benda-benda tu kita perlu ambil tahu, okey? Kerana setiap jenis hartanah mempunyai karakteristik yang berbeza. Contoh, kalau yang rumah yang teres lain, rumah yang bertingkat lain dengan strata dia. Okey, karakteristik dia sangat berbeza. Okey. Yang seterusnya, anda juga perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan hartanah sekunder. Okey, ataupun kriteria-kriteria rumah yang lain. Atau yang terakhir, kenapa orang mengalami kerugian dalam bidang dalam pelaburan hartanah ini adalah tidak menganalisis dengan terperinci berkenaan hartanah itu. Okey, untuk melabur dalam sesebuah hartanah, okey, hartanah ni kita mengeluarkan kos yang tinggi. Bukannya macam kita beli handphone, kita beli kereta, kita beli tukar-tukar, bukan, okey. So hartanah ni merupakan satu sebuah aset yang sangat besar dan menggunakan amount yang sangat besar. Jadi kita perlu menganalisis hartanah yang kita nak beli. Contoh, kita kena ambil kira tentang faktor sekeliling, faktor pembangunan atau pembangunan yang akan datang. Contohnya ada, okey, nanti akan naik mall. So mesti anda dalam fikiran anda boleh tangkap, ush, ini akan berlipat ganda ni kalau aku beli kat sini. Interest itu akan mencetuskan idea tempat tu adalah tempat yang berkualiti. Okey, bukan je kita main beli je, kita beli kat hujung tu, ni. Sedangkan pembangunan tak ada pun kat situ. Okey, itu kesilapan yang sering dilakukan, iaitu tidak menganalisis dengan terperinci berkenaan dengan hartanah yang kita nak beli. Okey, kita perlu juga periksa latar belakang tu seperti lokasi, kejiranan, dan kita perlu mengambil kira infrastruktur yang bakal dibina di kawasan hartanah yang kita nak beli. Okey, ingat, harga yang murah belum tentu bagus. Maksudnya kalau kita beli rumah tu, katakanlah kita beli rumah tu harganya dulu 98, dululah 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas, harga dia bawah 100k. Okay, kita dapat murah, tapi kita tak fikir kemungkinan kat situ memang pembangunan ni tak menaik. So kita takkan untung pun kat situ. So kita dah mengalami kerugian kat situ. Okey, banyak lagi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan pelabur hartanah ni mengalami kerugian yang sepatutnya kita boleh minimumkan kerugian itu. Okey, apa kata anda berkongsikan sedikit tips yang anda mungkin tahu apa yang menyebabkan orang mengalami kerugian dalam hartanah ni. Okey, anda tak perlu deposit tinggi-tinggi yang seperti mana kita tahu tadi. Kita perlu mempunyai kewangan kukuh ataupun kewangan yang cukup 10% daripada harga rumah tu. Anda tak perlu, anda hanya perlukan RM1,000 dan untuk memiliki sebuah rumah. Okey, kalau nak akan bantu anda. Okey, terima kasih kerana menonton rancangan saya. Terima kasih kerana join santai petang bersama Nani. Sebarang masalah anda boleh komen ataupun sebarang pertanyaan anda boleh komen. Jangan lupa saksikan saya pada esok jam 3 petang. Okey, terima kasih.